Assalamualaikum dan salam sejahtera, sidang Dewan yang dihormati. Selamat bertemu dalam persidangan kita pagi sesi kali ini. Persidangan kita akan dimulakan sekarang. Sidang Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah mata pelajaran Kesusasteraan Melayu adalah medium ke arah pemantapan sasiah pelajar yang unggul. Adalah diharapkan agar ahli-ahli yang berhormat akan menumpukan hujah dan bidasan kepada usul tersebut. Sidang Dewan yang dihormati, kita mulakan tirai perbahasan kita pada hari ini. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Gerald Johannes tampil untuk mengemukakan isu perbahasan, menyampaikan definisi dan membahaskan isu tersebut bagi pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Salam perdebatan saya ucapkan kepada semua. Yang dihormati Puan Speaker, rakan seperjuangan saya, rakan-rakan di perwakilan pembangkang, penjaga masa yang sentiasa memerhati detak-detik waktunya serta para hadirin dan hadirat dalam sesi perdebatan pada hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam UPSI nombor 1 Pendidikan. Saya berada di sini bukanlah hanya ada di sini semata-mata kerana saya di sini ingin membawakan satu perbahasan yang cukup baik dan berinformasi untuk tatapan kita semua, tetapi tidak mungkin pada perwakilan pembangkang. Bersama saya, rakan seperjuangan saya akan membawa hujah berdasarkan fakta dan bukan auta untuk usul yang akan dibahaskan sebentar nanti. Menurut falsafah pendidikan Kesusasteraan Melayu, mata pelajaran Kesusasteraan Melayu diwujudkan bertujuan untuk menjana minda dan emosi, mengukuhkan jati diri, menyuburkan budaya bangsa dan memupuk sikap berdaya saing ke arah pembinaan bestari. Melalui falsafah tersebut, kita dapat melihat bahawa mata pelajaran Kesusasteraan Melayu mampu memberi inspirasi, teladan dan moral yang tinggi kepada para murid. Hal ini dikatakan demikian kerana sifat akhlak yang dibina adalah berdasarkan daripada apa yang dilihat atau pemerhatian ataupun dari mana sumber tersebut diperoleh. Dalam buku kurikulum standard Sekolah Menengah Kebangsaan KSSM, Kesusasteraan Melayu Komunikatif, mata pelajaran yang diberi nafas baru iaitu Kesusasteraan Melayu Komunikatif adalah untuk melahirkan murid yang dapat memiliki ilmu dan pengetahuan tentang kesusasteraan, berkemahiran dalam menghasilkan karya kreatif yang menepati ciri-ciri kepribadian mulia dan dapat menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara serta mampu menghayati dan menghargai karya sastra. Saya mewakili daripada pihak kerajaan amat menyokong sepenuhnya dengan pernyataan yang dibawakan dalam sesi perdebatan kita pada hari ini. Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu ini. Di pihak kerajaan, kami ingin meminta pihak pembangkang untuk memberikan beban bukti kepada kami dan sesi Dewan. Jika ada platform yang sesuai yang boleh diketengahkan kepada para pelajar, bagaimana berlakunya pemantapan sasiah pelajar yang unggul dan sejauh manakah ia boleh memberikan jangka masa panjang dan jangka masa pendek terhadap seorang pelajar sekolah tersebut. Hadirin dan hadirat sekalian, saya membawakan hujah yang pertama di bawah kata kunci pemantapan sasiah. Kesusasteraan Melayu adalah satu medium ke arah pemantapan sasiah pelajar yang unggul menerusi penerapan nilai-nilai murni yang positif yang boleh diambil sebagai contoh teladan seharian bagi anak-anak muda kini, terutamanya mereka yang masih menginjak di alam persekolahan. Hadirin dan hadirat sekalian, pada masa ini adalah masa yang sangat sesuai untuk mereka dididik dengan amalan-amalan atau norma masyarakat yang baik dan positif. Di sekolah, peranan guru sangat diperlukan untuk melahirkan para pelajar yang bukan saja memiliki potensi akademik yang cemerlang, juga ada sasiah yang terpuji. Pembacaan karya sastra banyak memaparkan mengenai kisah kehidupan yang dilalui oleh watak-watak yang tercipta oleh pengarang atau penulis. Ini akan memberikan satu contoh kepada para pembaca supaya dapat mengambil iktibar daripada kisah tersebut. Hadirin hadirat sekalian, apa yang boleh saya simpulkan daripada hujahan yang saya bawakan ini, saya percaya pemantapan sasiah yang unggul pada setiap pelajar adalah daripada munculnya sumber yang bermanfaat dan boleh memberikan inspirasi kepada semua, terutamanya golongan anak muda. Hadirin hadirat sekalian, hal ini dikatakan demikian kerana apa yang kita ingin tunjukkan kepada masyarakat di luar sana menerusi sifat dan akhlak kita sudah tentunya akan ditanggapi mengenai dari mana seorang individu tersebut mendapatkannya. Jadi ada banyak mata-mata yang akan melihat setiap perilaku anak-anak muda pada masa kini.
Saya rasa itu saja hujah yang saya ingin bawakan kepada anda semua dan juga untuk para rakan-rakan di perwakilan pembangkang. Itu saja saya akan kembalikan kepada Puan Speaker. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya mewakili pihak kerajaan amat menyokong sepenuhnya pernyataan yang dibawa dalam sesi pendebatan kita iaitu mata pelajaran Kesusasteraan Melayu adalah medium ke arah pemantapan sasiah pelajar yang unggul. Bila kita berbicara mengenai mata pelajaran Kesusasteraan Melayu ini, ramai masyarakat di luar sana terutama para pelajar sendiri yang beranggapan bahawa mata pelajaran Kesusasteraan Melayu ini atau KM hanya sekadar mempelajari bentuk-bentuk puisi, penciptaan atau pengarangan puisi dan prosa maupun mendeklamasikan puisi. Walau bagaimanapun, tanggapan ini adalah tidak benar sekali. Hal ini demikian kerana belajar bukan sekadar mempelajari bagaimana puisi dan prosa dicipta, tetapi belajar turut mempelajari mesej, teladan, pengajaran dan nilai-nilai yang disampaikan dalam karya tersebut. Mesej-mesej atau teladan, pengajaran dan nilai-nilai ini akan dicongkil oleh para pelajar sendiri lalu dinilai dan diterapkan dalam diri pelajar di mana mampu mewujudkan karakter pelajar yang unggul di sekolah. Jika kita lihat di luar sana, seperti novel, cerpen, drama maupun filem di luar sana, tiada satu pun yang tidak meninggalkan mesej ataupun teladan kepada halayaknya atau pembacanya. Apatah lagi karya-karya yang telah dipilih dan tidak dikumpulkan sewenang-wenangnya menjadi edisi murid ini. Maka semestinya meninggalkan input yang baik terhadap karya pelajar. Seterusnya, mata pelajaran KMK ataupun Kesusasteraan Melayu Komunikatif juga dapat menjamin kepada pembinaan karakter pelajar yang unggul di sekolah kerana profil murid atau karakter murid yang hendak dicapai telah termaktub dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran atau DSKP Kesusasteraan Melayu Komunikatif tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang menjadi sukatan wajib atau rujukan para guru KM. DSKP ini menggariskan 9 profil murid yang dapat ataupun patut dicapai melalui PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Melayu. Antara 9 profil tersebut ialah yang pertama, berdaya tahan, di mana murid mampu mengatasi cabaran dengan kebijaksanaan. Yang kedua, mahir berkomunikasi, iaitu murid dapat meluahkan idea dengan yakin dan kreatif. Yang ketiga itu pemikir, iaitu murid dapat berfikir secara kritikal, kreatif dan inovatif. Keempat pula ialah kerja sepasukan, di mana murid memperoleh kemahiran interpersonal melalui kerja sepasukan ataupun aktiviti berkumpulan yang diterapkan dalam PDP. Yang kelima pula ialah bersifat ingin tahu, iaitu untuk meneroka idea-idea baharu sekaligus memupuk sikap berdikari. Yang keenam pula iaitu berprinsip, iaitu murid dapat ataupun mempunyai sikap tanggungjawab sebagai seorang anak dan sebagai seorang pelajar. Yang ketujuh pula bermaklumat kerana setiap PDP mempelajari sesuatu yang baharu melalui karya-karya yang baharu. Dan yang ke-8 pula iaitu sikap penyayang atau prihatin sesama masyarakat dan alam sekitar. Untuk profil murid yang terakhir ialah melalui sikap patriotik. Jelaslah profil murid ini mampu menjamin kepada pembinaan karakter pelajar yang unggul berdasarkan 9 profil murid yang digariskan dalam DSKP yang harus menjadi rujukan para guru Kesusasteraan Melayu di sekolah. Selain itu, DSKP ini juga mempunyai 3 bahagian yang menjadi sukatan PDP, iaitu bahagian pertama, apresiasi sastra, di mana pelajar akan mengenali dan menghargai Kesusasteraan Melayu. Bahagian kedua pula, pembangunan insan yang bertujuan untuk membina karakter pelajar yang bersasiah mulia melalui isi-isi tersurat atau isi-isi tersirat yang disampaikan dalam karya. Akhir sekali adalah bahagian ketiga, iaitu bahagian pengkaryaan untuk mencungkil dan memupuk bakat atau kreativiti murid yang mampu mewujudkan karakter murid yang kreatif. Konklusinya, melalui hujahan yang telah dikemukakan sebentar tadi, jelaslah bahawa
mata pelajaran kesusasteraan Melayu dapat menjamin pembinaan karakter pelajar yang unggul kerana murid bukan sekadar mempelajari genre puisi dan prosa, bahkan menambah pengetahuan dalam memahami istilah-istilah kesusasteraan Melayu. Murid juga dapat mengasah pemikiran dalam menilai dan menakul tema, mesej, pengajaran dan nilai-nilai kemanusiaan yang membentuk karakter pelajar yang unggul. Bukan itu sahaja. Dalam menghayati keindahan bahasa dan mesej dalam karya, pelajar akan mengaplikasikannya dalam bentuk penulisan dan menghasilkan karya sastra yang baru. Ini sekaligus membentuk pelajar yang kreatif dan berdaya maju. Sekian hujahan saya. Terima kasih. Selamat sejahtera dan selamat bersidang. Yang amat berhormat Perdana Menteri Gerald Johannes, saya ingin bertanyakan soalan kepada Yang amat berhormat Perdana Menteri. Bagaimanakah anda dapat menjamin bahawa mata pelajaran kesusasteraan Melayu komunikatif ini relevan pada masa akan datang? Tidakkah Yang amat berhormat pernah terfikir pada era globalisasi ini begitu banyak akhbar-akhbar yang sedang hangat membincangkan kedudukan mata pelajaran kesusasteraan Melayu pada masa ini? Baiklah, sebelum saya memulakan hujahan saya sebagai pihak pembangkang suka saya ingatkan bahawa usul masih sama, iaitu mata pelajaran kesusasteraan Melayu komunikatif ini tidak dapat menjamin kepada pembinaan karakter pelajar yang unggul. Tetapi sebagai ketua pembangkang yang sentiasa memikirkan keutamaan rakyat, yang sentiasa bersetuju dengan pandangan yang amat berhormat bahawa saya tidak setuju bahawa mata pelajaran kesusasteraan Melayu ini mampu membina karakter pelajar yang unggul. Yang amat berhormat Perdana Menteri, kami langsung tidak percaya dan tidak bersetuju dengan usul mata pelajaran kesusasteraan Melayu komunikatif ini dapat menjamin kepada pembinaan karakter pelajar yang unggul. Sila dengar dan analisis hujahan yang saya akan kemukakan. Hujah pertama kami adalah kekurangan penawaran mata pelajaran kesusasteraan Melayu komunikatif di sekolah. Cabaran dunia kesusasteraan Melayu ini sememangnya menjala di negara kita. Lebih-lebih lagi pada golongan muda. Mereka beranggapan kesusasteraan Melayu ini sebagai benda yang lama, klasik dan tidak relevan dalam dunia yang serba canggih ini. Hal ini jika ditelusuri secara terperinci, cabaran dunia kesusasteraan Melayu komunikatif ini bermula daripada peringkat sekolah, di mana kurangnya penawaran subjek ini di seluruh sekolah. Malahan, terdapat banyak sekolah yang telah menggugurkan subjek ini. Berikutan kekurangan guru option, tiada sambutan dan sebagainya. Terdapat juga mentaliti yang memandang rendah terhadap di mana pelajar yang mengambil subjek ini, pelajar yang lemah yang terdiri daripada pelajar kelas terbelakang. Sehingga ia tidak diminati apalagi menjadi pilihan subjek kepada pelajar sekolah. Di era globalisasi ini, masyarakat tidak lagi melihat akan kepentingan mata pelajaran kesusasteraan Melayu komunikatif. Pelajar yang mengambil mata pelajaran ini dihina terus dihina. Seolah-olah mereka tidak akan berjaya seperti tidak mempunyai masa hadapan yang cerah. Oleh itu, mentaliti memandang rendah ini sememangnya membunuh kepada penawaran subjek ini secara meluas di sekolah dan akhirnya memberi cabaran kepada dunia kesusasteraan Melayu di sekolah maupun di Malaysia. Yang amat berhormat Perdana Menteri, berbalik kepada soalan saya yang pertama. Adakah mata pelajaran kesusasteraan Melayu komunikatif ini relevan untuk masa akan datang? Kurangnya penawaran mata pelajaran kesusasteraan Melayu komunikatif ini sudah pasti akan menggugurkan mata pelajaran ini pada masa akan datang. Bagaimana karakter pelajar yang unggul dapat diterapkan dalam diri pelajar? Sekiranya mata pelajaran ini digugurkan, adakah penerapan nilai-nilai murid dalam diri pelajar akan terganggu? Apakah mereka akan terdedah dengan gejala sosial? Maafkan kami yang amat berhormat Perdana Menteri.
Di seluruh sekolah negara ini terdapat subjek yang lebih sesuai dalam pemantapan sastra pelajar yang unggul. Jika diteliti, subjek seperti pendidikan Islam membina karakter peribadi yang unggul pelajar dengan mengajar pelbagai subtopik seperti ilmu akidah, ilmu fiqah dan dapat memantapkan nilai-nilai akhlak seseorang. Sebagai bukti, mata pelajaran pendidikan Islam ini sudah lama wujud ketika zaman dahulu. Sebagai contoh, pada 1854, sekolah agama diambil alih oleh SHTI dan hanya ditanggung sepenuhnya jika pendidikan Islam diselang-selikan dengan pendidikan membaca, menulis dan ilmu hisab. Ibu bapa lebih memilih menghantar anak mereka ke negara luar untuk menuntut ilmu agama seperti Patani, Mesir, Mekah dan negara-negara lain. Jika diteliti, mata pelajaran pendidikan Islam ini juga sudah menjadi subjek teras di negara ini dan kedudukannya di sekolah adalah menjadi keutamaan setiap sekolah kerana dari setiap peringkat wajib mengambil mata pelajaran pendidikan Islam. Jika dilihat, mata pelajaran kesusastraan Melayu komunikatif ini merupakan hanya diambil di peringkat sekolah menengah saja, iaitu di tingkatan 4, 5 dan juga 6. Ingin saya bertanyakan soalan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apakah murid yang mengambil kesusastraan Melayu ini hanya mereka saja yang dapat memantapkan karakter unggul mereka, sedangkan aliran lain juga ada mengajar pengajaran yang mencakupi aspek emosi, rohani dan jasmani? Apakah akan terjadi sekiranya mata pelajaran ini digugurkan? Usaha pemantapan pembinaan, apakah akan menjejaskan semua guru dalam usaha pemantapan pembinaan karakter pelajar yang unggul jika sekiranya subjek ini digugurkan? Oleh itu, sebagai pihak pembangkang, kami sangat tidak bersetuju dengan kenyataan Yang Amat Berhormat Menteri bahawa mata pelajaran kesusastraan Melayu komunikatif ini dapat memantapkan peribadi unggul. Terima kasih. Selamat sejahtera dan selamat bersidang. Tuan Yang di-Pertua, usul masih tetap sama, iaitu mata pelajaran kesusastraan Melayu komunikatif tidak dapat menjamin kepada pembinaan karakter pelajar yang unggul. Namun, sebagai pihak pembangkang yang sentiasa memikirkan tentang kepentingan masyarakat di negara kita, kami tetap terus tidak bersetuju dan usul yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Tuan Yang di-Pertua, kami akan meneruskan untuk mempertahankan pendirian pasukan kami. Terhadap usul yang hangat dibincangkan, kami langsung tidak percaya dan tidak bersetuju dengan usul mata pelajaran kesusastraan Melayu komunikatif dapat menjamin kepada pembinaan karakter pelajar yang unggul. Atas dasar tersebut, sila analisis hujah kedua pasukan kami. Hujah kedua kami di bawah kata kunci. Bukan semua pelajar mengambil mata pelajaran kesusastraan Melayu komunikatif. Mata pelajaran kesusastraan Melayu hanya diambil oleh pelajar yang mengambil aliran sastra sahaja, iaitu semasa di tingkatan 4 dan 5. Namun, terdapat juga subjek lain yang lebih berfokuskan kepada membina karakter pelajar, iaitu subjek pendidikan moral dan subjek pendidikan agama Islam. Peranan pendidikan Islam dan pendidikan moral ialah membentuk karakter pelajar yang mencakupi aspek emosi, intelek, rohani dan jasmani seiring dengan falsafah pendidikan negara. Di samping pemahaman dari segi kurikulum, pendidikan Islam dan pendidikan moral, pelajar juga dapat mengaplikasikan ilmu asas pengetahuan dan konsep yang dipelajari dalam pendidikan Islam dan pendidikan moral bagi menepati kehendak pendidikan, iaitu untuk membina sesiah pelajar berkualiti, khususnya pada peringkat sekolah. Terdapat beberapa prinsip utama yang telah dikenal pasti sebagai panduan dalam melahirkan insan yang menyeluruh dari segi jasmani, intelek,
emosi, rohani, dan sosial, sebagaimana hasrat falsafah pendidikan kebangsaan, melalui ungkapan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Prinsip-prinsip tersebut adalah bertanggungjawab kepada diri, keluarga, dan orang lain, berpegang teguh pada ajaran agama, prihatin terhadap alam sekitar, dan sebagainya. Penerapan nilai-nilai moral ataupun nilai murni di dalam merentasi kurikulum pembelajaran sangat digalakkan untuk mengukuhkan pembinaan karakter pelajar. Terdapat 4 elemen yang terkandung di dalam penerapan nilai-nilai murni merentasi kurikulum, iaitu nilai-nilai agama, nilai moral, nilai-nilai budaya, dan juga nilai-nilai estetika. Elemen penerapan nilai agama adalah supaya agama yang dipegang dan diyakini selama ini dihayati mengikut suasana dan kompleks kehidupan manusia dalam menjalankan aktiviti seharian. Contohnya ialah sifat berjimat cermat yang digalakkan dalam ajaran agama Islam. Maka sifat jimat cermat ini dapat pelajar aplikasikan dan praktikkan dalam kehidupan seharian mereka dengan mengaplikasikan nilai-nilai agama semasa sesi pembelajaran dapat membina karakter pelajar dengan baik. Dengan ini saya ingin menegaskan lagi hujah daripada kumpulan kami, pihak pembangkang. Kami akan terus mempertahankan pendirian pasukan kami terhadap usul yang dibincangkan, iaitu kami tidak bersetuju dengan usul kesusastraan Melayu komunikatif dapat menjamin kepada pembinaan karakter pelajar yang unggul. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sidang Dewan yang dihormati, terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat dan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Perbahasan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. Saya mulakan dengan penggulungan daripada pihak kerajaan. Pihak kerajaan menyusulkan bahawa mata pelajaran kesusastraan Melayu adalah medium ke arah pemantapan sasiah pelajar yang unggul. Kesusastraan Melayu merupakan medium ke arah pemantapan sasiah pelajar yang unggul menerusi penerapan nilai-nilai murni yang positif yang boleh diambil sebagai contoh teladan seharian bagi anak-anak muda, kini terutamanya mereka yang masih menginjak di alam persekolahan. Mesej-mesej, teladan, pengajaran dan nilai-nilai ini akan dicungkil oleh pelajar lalu dinilai dan diterapkan dalam diri pelajar di mana mampu mewujudkan karakter pelajar yang unggul di sekolah. Manakala, bagi pihak pembangkang pula memberi hujah bahawa kata kunci bukan semua pelajar mengambil mata pelajaran kesusastraan Melayu komunikatif. Mata pelajaran kesusastraan Melayu komunikatif hanya diambil oleh pelajar yang mengambil aliran sastra sahaja semasa di tingkatan 4, 5 dan 6. Namun, terdapat juga subjek lain yang lebih berfokuskan kepada membina karakter pelajar, iaitu subjek pendidikan moral dan pendidikan agama Islam. Kesimpulannya, saya akui bahawa mata pelajaran kesusastraan Melayu adalah medium ke arah pemantapan sasiah pelajar yang unggul. Benar bahawa apa yang dikatakan oleh pembangkang berkaitan subjek pendidikan moral dan pendidikan agama Islam juga mampu untuk membina sasiah pelajar yang unggul. Tetapi, kesusastraan Melayu juga mampu untuk membina sasiah pelajar yang unggul. Hal ini dikatakan demikian kerana pendidikan moral dan pendidikan agama Islam sudah diajar sebersedikit oleh ibu bapa semasa pelajar masih kecil lagi. Manakala bagi kesusastraan Melayu hanya diajar di sekolah sahaja. Kesusastraan Melayu masih wajar diajar di sekolah kerana lebih banyak manfaatnya daripada keburukannya. Adalah dengan ini diumumkan bahawa usul yang dibahaskan oleh kerajaan pada kali ini diterima dan usul yang dibahaskan oleh pembangkang ditolak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.